Kita ni memang suka viral benda-benda lagu tu. Hari tu mereka viral gambar apa? Gambar yang ulang sawa keluar daripada jenazah yang mayat yang diperkapan kan. Padahal yang tu tengah berlakon yang apa? Berlakon Tanah Kubur tu. Drama Tanah Kubur tu mereka pergi ambil, pergi viral. Lihatlah alah, iyalah kita nak bagi pengajaran pada orang, jangan sampai menipu. Kalau benda tak pasti, jangan kita viralkan, jangan kita sebarkan. Kita kena belajar tangan jari kita ni, bila nak nampak je orang forward dalam grup WhatsApp, kita pun nak pergi forward sama, ketuk jari tu. Belajar tahan. Orang yang jenis jari dia pantang dapat apa pun forward. Bila orang habaq ni benda ni palsu tak betul, dia jawab balik, dia kata apa? Mana saya tahu, saya forward dari grup sebelah saja. Kubur penampang tak lagi kan? Oh, apa yang kita sebarkan, kita kena bertanggungjawab lah atas sebaran tu. Jangan jawab, oh saya mana tahu, saya share je ni grup sebelah. Cuba belajar tahan jari kita ni. Kalau satu hari tu orang tahu dia ni memang suka jenis duk viral, tiba-tiba hari tu orang terjumpa dia berguling-guling tengah macam sawan berbuih mulut, orang kata pasal apa tu? Oh sebab hari ni dia tak viral apa pun, jadi sebab tu dia jadi berbuih mulut, jadi sawan. Pasal hari ni dia tak ada sebab berita apa pun tentang orang. Memang dia bila dia tak sebab berita pasal orang, dia akan jadi sawan lagu tu. Nah, ni kita ni pasal dah biasa, kita dah terbiasa dengan benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah. Hari ni tukar. Dulu masa tak ada media sosial ni, orang kata mulut murai. Lah ni kita kena tukar jari murai. Kan? Pasal apa? Jari tu suka sebab macam-macam benda. Ya, hati-hati. Nak terima berita apa pun tak usah duk sebab lah. Dapat berita, lepas tu mesej dekat Ustaz Muhammad James. Ustaz, ni saya dapat daripada grup sebelah, nak tanya Ustaz, betul ke benda ni? Saya kata, mana aku tahu betul tak betul? Hang tanyalah orang yang sebab tu, yang pergi hantar. Ingat Ustaz ni apa? Ingat Ustaz semua tahu ke? Kadang-kadang menyampah juga nak jawab kan? Mana kita nak tahu betul tak betul? Saya kadang-kadang ya macam apa macam mesej berantai tu kan, mesej berantai tu tulis la ilaha illallah, tulis dengan Rumi pula tu kan, lepas tu kul huwallahu ahad, Allah, semua tulisan Rumi. Dah lah nombor satu, tulis ayat Quran tulis dengan tulisan Rumi, hukum dia haram, hukumnya haram. Contoh dia senang je, pasal apa haram? Huruf H tu nak kira apa? Ha ke ha? Nak kira apa? Ha ke ha? Mana nak tahu H? Orang yang tak mengaji dah tentu tak tahu ni huruf H. Pergi baca Yasin, ada cetak Yasin dengan tulisan Rumi. Ni yang nak menjaga cari duit ni pun sampai tak tahu halal haram. Kononnya nak memudahkan orang tua-tua yang tak boleh baca Al-Quran. Tu bukan memudahkan, tu membodohkan orang. YAASIIIIN, I ada 4 sebab 4 harakat kan? Yasin, WAL kan? La ilaha illallah. Kita ni, ada orang jawab dekat saya, dia kata, habis tu Ustaz, bukankah kalau Al-Quran tu kita tulis dengan Rumi, kadang-kadang dia memudahkan apa ni, dia memudahkan orang lain. Siapa dia di antaranya? Saya tanya siapa memudahkan siapa? Dia kata memudahkan muallaf. Nak bagi orang muallaf ni pandai sementara. Pasal apa anak kecil ni daripada umur 5-6 tahun hampa pandai bagi iqra' dekat dia? Pasal apa muallaf tu tak bagi iqra'? Kalau hampa kata yang tulisan Rumi Al-Quran tu nak mudahkan muallaf, bagilah anak-anak kecil ni belajar dengan Rumi juga. Alif, A-L-I-F, alif. Awak tak ajak lagu tu. Maka tengoklah muallaf-muallaf tu macam budak kecil, bagilah iqra' kat dia. Yang gatai piajak dia dengan Rumi, siapa suruh? Betul kan? Patut bagilah buku iqra' tu. Pi buat alasan muallaf nak mengaji senang. Tuliskan mesej berantai tu tadi, kul huwallah, dah lah haram tulis tulisan Al-Quran dengan Rumi. Lepas tu tulis bawah pula, sila sebarkan kepada 10 orang, lihatlah hasilnya nanti. Syirik pula tu. Dosa haram tulis Al-Quran Rumi 1, dosa kedua syirik pula tu, percaya sebar dekat 10 orang nanti dapat kesan dia macam ni.
Mereka hantar dekat saya jawab, kenapa 10 tak 11? Bolehlah 11 orang, banyaklah sikit hasilnya, saya kata. Lepas tu dia reply balik, peli ke apa ustaz? Hang dah tahu macam tu, yang hang kata yang hantar kat aku pasal apa? Hang nak syirik seorang-seorang. Bawah tu tulis pula lagi, jangan bakhil dengan ilmu, sebarkan, anda akan ditanya pada hari kiamat nanti. Saya hitamkan yang tu, saya tulis tu kepala otak hang. Geram aku kan. La ilaha illallah. Percaya benda yang bukan-bukan. Ni orang Melayu ni, pasal tu orang Melayu rukun iman ada 7 kan. Yang ketujuh tu apa? Percaya benda khurafat, percaya dengan Tok Bomo. Nah, percaya dengan benda karut marut ni banyak sangat. Sebab tu akhirnya kita tak isi dalam kita, memori yang kosong ni tidak diisi dengan ilmu yang sepatutnya. Amalan-amalan kerohanian kita, saya sendiri pun kurang, sebab tu belajar. Akhirnya kita jadi manusia yang suka busy body kan, sibuk. Tu yang akhirnya yang saya sebut tadi, media sosial ni jadi medan untuk mengaibkan orang selagi boleh. Tengok orang aksiden, dia bukan tolong, dia rakam. Lihatlah kejadian, saya berada di tempat kejadian live sekarang, bangga pasal apa? Dia orang pertama boleh sebab dekat media sosial, dia bukan nak pergi tolong. Lepas tu kena kecam dengan netizen, yang rakam tu pun bodoh, bukan nak tolong kan. Buat orang lain jadi berdosa kerana kita, orang lain jadi berdosa kerana kita. Ni manusia hari ni. Sebab tu masa saya pernah budak aksiden bulan puasa masa tu di Taiping, mereka naik motor 2 orang laju, mereka tak perasan bas tu berhenti dekat bus stop, tak perasan. Budak ni, saya pula seberang jalan dekat satu kedai pomen, bengkel pomen, saya tengah repair kereta, bus stop tu seberang jalan, tiba-tiba mereka langgak betul-betul bucu bas dekat signal bas belah belakang tu, melambung budak, dua-dua tergedik-gedik atas jalan. Dengan agaknya masa tu dah dekat pukul 7 petang, agak dengan bekai agaknya nak buka puasa. Ni pakat pergi rumah ni ada yang ambil kamera, ambil handphone. Saya pergi pangku budak tu, saya lintas jalan pergi angkat. Lepas tu kata, bang, oh ini kena cepat pasal. Saya kata, kepala otak cepat mai lah, tolong, saya kata. Bercakap dari jauh aja. Ada pula kan, oh ini tak boleh pegang ni, salah ni, biar polis mai. Lagi tu mangkuk ayun, kalau pak hang kena, orang tak tolong, pak hang hidup lagi masa tu, mai lah tolong bapak saya. Tak boleh, ni undang-undang sentuh salah ni kan. Kalau mati pun korang kita bukan jadi saksi. Kalau pak hang kena macam mana? Betul tak ni? Kereta terbalik, tayar 4-4 ke atas. Siapa pun tak berani tolong, takut nak tarik bawa keluar. Kalau hidup lagi pun nak tolong tarik bawa keluar, takut kereta dah ada darah. Percaya pula, ada Cina pernah kata saya, ustaz, kalau kereta kena darah orang insiden ni, kereta tu siai 7 keturunan. Kenapa tak 8 kan? Padahal kita masih mampu berusaha untuk menyelamatkan nyawa orang tu tadi. Ini jadi saksi kalau dia mati dah kereta kita. La ilaha illallah. Takkanlah undang-undang ni bodoh nak mampu. Kalau pasal apa? Pasal kita tolong orang aksiden masih hidup ni, berubah dalam kereta kita, on the way pergi kecemasan, dia mati, maka kita pun didakwa. Ingat undang-undang ni menatang apa? Ada pernah orang kena hukum gantung sebab tolong orang bawa ke hospital ke? Kena cas bunuh ke? Gila ke apa? Jadi sebab itulah dalam kita ni kita kena perbetul. Saya kena perbetulkan diri saya. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi cinta Allah Rasul, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Kita semua kena belajar untuk betulkan dalam kita ni. Gaya nak kongsi mesej dengan orang lain, benda-benda yang melibatkan hal keburukan orang, istighfar cepat-cepat. Ya.
Ingat, 6 perkara yang dibenarkan umpat itu hukumnya harus, kata Imam Ghazali. Tapi sunat pun tidak. Maknanya itu bukan galakan. Walaupun 6 tempat tu diharuskan mengumpat, itu bukan galakan. Faham tak? Benda galakan ni benda yang sunat. Kalau benda yang harus tu bukan galakan dalam hukum syarak. Kita seronok. Pasal apa boleh bercakap buruk orang kan, kita seronok. Tapi walaupun kadang-kadang ada benda yang kadang-kadang kita bercakap tu dia merosakkan hati kita. Azan dulu ke? Kalau tak nak azan dulu tak apa. Tapi kalau Ustaz Muhammad James datang ceramah, walaupun habis lambat pukul 9.30, tetap kena azan lepas saya ceramah. Jangan komat terus. Siapa bagi kuasa dekat kita untuk gugurkan sunnah azan? Tanda kiamat kan? Tanda kiamat apa? Azan sudah tidak dilaungkan. Kita satu Malaysia jadi tradisi. Satu Malaysia jadi tradisi. Azan isyak tak dilaungkan sebab ustaz habis kuliah lambat. Betul tak ni? Dajjal belum keluar lagi. Habis satu Malaysia, masjid surau yang ada kuliah, ustaz lajak kuliah lambat, habis semua tak azan. Siapa bagi kuasa pada kita untuk gugurkan sunnah azan? Jaga sunnah Nabi SAW. Pukul 10 ustaz baru berhenti. Azan tak semesti pakai mikrofon. Setuju? Tapi kalau pakai mikrofon pun speaker luar pasang orang dengar, takut apa? Takut ke? Sembang nak bunuh Yahudi macam ya. Nak azan pukul 10 pun tak berani. Tentera Allah menatang. Apa lagu tu? Betul tak ni? Takut orang serang rumah. Pengurusi mana? Pengurusi surau dah pencet huyuh. Pasal kerja custom habis tak ada pengurusi. Timbalan ni, timbalan pengurusi. Dia kata kena dah aku malam ni kan. Ustaz nak kata apa ke aku kan? Dah bukan apa, benda-benda yang sepatutnya ni kita kena jagalah, ya. Sebab sunnah ni tidak ada satu pun yang kecil di sisi Allah SWT. Semua sunnah besar. Kalau pengurusi surau ni azan pukul 10, orang pergi serang rumah, ataupun Tok Imam, orang pergi serang rumah. Tok Imam, pasal apa azan pukul 10 malam? Jangan baca ayat Quran, jangan baca hadis, buang karan je. Orang macam tu, habaq dekat dia. Tadi masa masuk waktu tadi memang kami nak azan, habis tu awak tak azan. Tunggu hang lah, tak main-main. Boleh ayat macam tu. Ingat tu dialog tu kan, kami tunggu, punya tunggu, hang tak main juga, sampai pukul 10 kami tunggu hang. Hang lah salah. Siapa suruh hang main lambat? Hang tak main langsung. Kami kalau azan lambat tu pasal tunggu hang lah. Boleh jawab lagu tu? Berani tak ni? Takut apa? Jaga, ya. Sunnah Nabi ni sangat besar sebab dia membersihkan hati kita, mendidik hati kita. Jangan takut langsung-langsung dalam benda syiar agama ni. Tapi ada kalanya ada bab-bab yang tertentu yang kita berhikmah, bukan makna takut, kan? Sebab tu fiqh dakwah ni sangat penting. Jangan kita pegang fiqh hukum sampai kita tinggal fiqh dakwah.